Okay, so subtopik seterusnya adalah kita nak tengok bagaimana anda, biasalah bila dah belajar tu kan, dia dah bagi formula ke apa benda semua tu, kita kena bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4. Ini sisi 4 saja. Okay, so standard pembelajaran untuk hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4. Okay, so bila keluar soalan macam ni, kamu kena ambil kira sisi yang selari yang kita dah belajar. Saya tak sambung lagi benda ni rupanya. Apa yang kamu dah belajar sebelum ni, yang sudut selang-seli, sudut apa lagi, sudut sepadan, yang bentuk F tu, sudut C, itu kena ambil kira juga apabila nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 ini. Mana tadi nak pergi? Saya tak nampak ni. Maaf. Okey, tak apa. Kita baru nak start belajar tadi bincang latihan. Boleh rujuk baliklah rakaman ya. Okey, boleh tengok contoh di muka surat 216. Okey, dalam raja di atas. Sampai sikit. Dalam raja di atas PQRU, PQRU ialah segi 4 sama dan QR SV, okey nampaklah ada dua segi 4, satu segi 4 sama, satu segi 4 selari. Okey, PVR ialah garis lurus. Okey, ni garis lurus. Boleh juga kita kenali dia sebagai perpenjuru. Okey, cari nilai X dan juga Y. Okey, so yang pertama sekali kita tahu segi 4 sama, sudut dia berapa darjah? Sudut berapa darjah segi 4 sama? Sudut ni. Salah satu sudut dia berapa darjah? 90 darjah. Yang 360 darjah tu hasil tambah dia. Yang saya tanya ni adalah sudut, satu sudut dia. 90 darjah. So kat sini kita tahu PQ sama dengan QR, panjang dia. Panjang dia sama. Okay. So next nak buat apa? Kita cari sudut QRV. Okay. QRV. Kat sini kita nak cari. Okay. Okay, kita cari sudut kat sini dulu. Kenapa? Nanti tengok lepas ni kita boleh cari sudut X daripada situ. So, macam mana nak cari sudut QRV? Kita tahu sudut ini dia bahagi dua kan? So, kat sini 90 darjah. Jadi, nak tahu sudut QRV 90 darjah bahagi 2. Jadi, kita dapat 45 darjah. So, kat sini 45 darjah. Automatically kita akan dapat X sama dengan 45 darjah. Sebab apa? Kita tahu dua ni selari. Okay, so tengok ni balik. Kita gunakan sudut selang-seli. So bila sini 45, X ni pun akan jadi 45 darjah. Okay, boleh nampak sebab tu kita kena ambil kira dengan sudut selang-seli, sudut sepadan dan juga sudut apa, lupa lagi satu sudut, apa lagi satu? Ada 3 sudut kan? Sudut selang-seli kita dah belajar baru ni. Apa lagi? Selang-seli, sudut sepadan dan juga sudut pedalaman. Yang ada saya ajar sebelum ni, F2. Okay. Ini sama dengan sini. Zigzag, selang-seli ini sama dengan sini. Lagi apa? Sudut sepadan yang C. Yes, hasil tambah dia 180 darjah. Tapi mesti selari lah. Kalau setakat garis lurus je tak kira dia kena selari. Okay. Ingat balik. Yang ni kita ambil sudut selang-seli. Okay, dah jumpa X. So sekarang kita nak cari Y pula. Macam mana nak cari Y? Okay, kita tahu sudut QVS. Okay. Kalau kita tambah dengan okay. Ni QVS kat sini. Saya padam sikit takut. Belum pula nampak.
Okay, sudut QVS kat sini. Kita tahu ini selari. So kita akan gunakan sudut C, iaitu sudut apa? Pedalaman. So sudut QVS tambah dengan 72 darjah, ini tambah ini, dapat berapa? Ini sudut pedalaman, kita dah belajar tajuk sebelum ni, dapat berapa? Betul, wah 180 darjah, bagus, semua ingat lagi ya. So dah boleh cari sudut QVS sama dengan 180 darjah tolak 72 darjah. So dapatlah sudut QVS tu berapa? 108 darjah. Apa ya? QVS. So termasuk dengan X. 100 QVS. Maksudnya berada 108 darjah. Okey, sekarang kita nak tahu sudut ni je. QVR sahaja. Sebab apa kita nak cari Y? Menggunakan sudut pada satu garis lurus. Okey, jadi kita nak tahu sudut Q apa tadi? VR. VR yang ni. Colour sikit, nak bezakan. Yang ini. QVR. So sudut di sini kita nak tahu. Jadi solutionnya adalah 108 darjah tolak dengan X yang kita cari tadi. 45 darjah. Maka dapatlah QVR. Sudut QVR sama dengan, tolaklah 108 tolak 45. 108 tolak kat sini ada 108 tolak 63 jawapan dia, 63 darjah. Dah siap ke belum? Kita nak tahu Y. So kita tahu Y tambah sudut QVR sama dengan berapa darjah? Ni, Y tambah dengan sudut ni. Sudut ni, berapa darjah tadi? 63. 63 darjah. Itu sudut pada satu garis lurus. So Y tambah sudut QVR atau 63 darjah yang ke atas ni dapat berapa? Belakang ni total dia berapa? Sudut pada satu garis lurus berapa? 180 darjah. Jadi Y sama dengan 180 darjah tolak dengan 63 darjah. Maka dapatlah Y 17 darjah. Ya, betul. Penat. Okey. Ada soalan? Tak turun. Turun di mana? Ini dalam buku teks pun ada sebenarnya Kasih. Nama tak nampak Kasih. Kasih sihat? Alhamdulillah. Okey. Ya, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, nak contoh lagi ke atau dah cukup? Contoh lagi ke dah cukup? Kalau cukup kita buat latihan sama-sama. Tapi kalau kita buat latihan sama-sama pun tu pun sebagai contoh juga kan? Baik, ke situ. Okay, dapat tak latihan 9.3C? Saya dah share dah. Saya nak pergi mana yang cari benda tu? Kat sini. Latih diri 9.3C. Okay, benda ni akan keluar. Okay, jom kita buat sama-sama. Ya, untuk menyelesaikan masalah ni memang panjang sikit jalan kerja dia. Sebab kamu kena ambil kira sudut yang berkaitan dengan garis selari. Sudut yang berkaitan garis selari tu yang saya bagi tahu tadi tu lah. Sudut selang-seli, sudut sepadan dan juga sudut pedalaman.
Okay. Tengoklah soalan. Sementara saya nak tunjukkan sekejap lagi. Makanan dah sampai. Okay, dah tengok dah soalan. Dah harga segi ambil air jap. Ada tu. Cuma nak makan ke? Nak tukar background jap boleh tak? Sudah makan. Okey, sudah makan kenyang. Bagus. Nak tukar macam ni. Korang tengok dulu soalan tu. Cuba fahamkan. Nanti kita bincang. Krish belum. Sekejap kita belajar sekejap. Lepas tu boleh pergi makan. Okey. Jom. Belum makan. Uish, sedapnya nasi dengan sardin. Saya suka sangat makan nasi dengan sardin. Lepas tu telur dadar. Lepas tu ada ikan bilis. Nambah-nambah. Sebab, tapi sekarang tak boleh makan sebab satu, suami saya ada gout. So bila dia tak, jatuh. Dia tak boleh makan lah benda-benda macam tu. Okay. So bila dia tak makan, saya pun tak makan. Yes, ikan bilis goreng. Oh, sedap. Saya yang lapar tu. Sabar ya, kita habis cepat, boleh makan cepat. Okey, latih diri 9.3C. Dalam raja di atas, PQRU ialah sebuah segi empat tepat. PQRU sebuah segi empat tepat. Bila dia cakap segi empat tepat je, boleh. Syaz lah. Sambil on tak boleh? Okey, bila dia cakap satu segi empat tepat, so kamu kena terus ingat, segi empat tepat, sudut kat dalam dia semua 90 darjah. Kena ingat yang tu. Okey, so seterusnya cakap RSTU ialah sebuah rhombus. Okey, kalau rhombus pula kamu kena ingat, sudut bertentangan dia sama. Okey, ini sama dengan ni. Kena ingat macam tu. Okey, jadi seterusnya dalam SUV ialah garis lurus. Okey, garis lurus tak ada masalah lah. Mungkin kita nak kena cari dengan menggunakan sudut pada garis lurus iaitu 180 darjah. Bila habis, ada satu contoh lagi. Dalam 2.5 habis kot, boleh habis. Okey. Hitung nilai X dan Y. Okey. Sekejap saya kena buka latih diri 9.3C. Sebab nak kena nyonteng dekat live worksheet ni tak boleh nak conteng. Okay, so yang pertama sekali. Okay, apa yang kamu nampak? Kita tak nampak, okay nampak. Tengok sambil cas lah, tak boleh? Jauh sumber elektrik tu. Tak apalah, nanti kalau macam tak boleh, tengok rakaman je lah. Nanti saya akan sharekan rakaman video, okay? Rakaman kelas ni macam biasa. Okay, kat mana tadi? Okay, so kita tengok X. X yang ni, X yang kita nak cari ni. Okay, dia ada dua bahagian. Satu sebelah rhombus, satu sebelah segi empat tepat. So, kita kena buat begini. Sudut ini, sudut SRU. Sudut SRU sebelah sini. Okay. Okay, tak apa kasih. Nanti kamu tengok rakaman video ya.
Tak apa, kalau belum makan boleh pergi makan. Okay, so SRU tambah dengan QRU akan dapat X. Okay, nampak kat situ dua sudut di sini. Okay, sama-sama. Okay, kemudian sudut, kita tahu ini rhombus kan? Jadi sudut bertentangan dia sama. So dah dapat satu sudut kat situ, sudut SRU sama dengan ini, 62 darjah. So letaklah kat sini, sudut SRU 62 darjah. Sebab tu kamu penting, bila rhombus kamu kena ingat sudut setentang dia sama. Okey, seterusnya QRU. QRU adalah sudut pedalaman bagi segi 4. So, satu sudut pedalaman bagi segi 4 berapa tadi? Saya bagi tahu 4 tempat. Berapa jumlah sudut kat sini? Bukan jumlah sudut, satu sudut kat sini. Berapa darjah? Betul Ruben, 90 darjah. So, tulis kat sini. Kamu tulislah kat live worksheet tu 90 darjah. Jadi dah boleh cari X ke tak? Bolehlah sebab kita tahu kat sini 62, kat sini 90 darjah. Dah boleh tambah sudut SRU 62 darjah tambah sudut QRU 90 darjah. Tambahlah dapat berapa? 90. Sini tadi SRU tadi berapa? SRU 62. Sini 90. 62 tambah 90. Yes, 152 darjah. Okay, dapat semua? Jom buat sama-sama terus, senang. Tapi kalau yang tak boleh buka hang ke apa tu, tak apalah nak buat macam mana, nanti hantar balik. Okay, seterusnya kita nak tengok di berapa ni? 152 darjah. Okay, so kita kena cari pula, X ni dah jumpa, X ni kita dah tahu. X ni 152 darjah. So sekarang kita nak tahu, nak cari yang Y. Okay, nak cari yang Y. Okay, Y ni kita boleh gunakan sudut pada satu garis lurus. Nampak ni, satu garis lurus. Kita kena cari yang ni. 180 darjah tolak dengan Y. Tapi masalahnya sekarang kat sini kita tak tahu berapa. Tak apa, don't worry. Kita gunakan sifir segitiga. Kita dah belajar kan? Sudut pedalaman satu segitiga. Jom kita tengok kat sini, so cari SUT. Mana SUT? SUT. So memanglah kena cari yang ini dahulu. SUT ni sudut dia sama dengan yang sebelah sini. Segitiga sebab panjang di sini sama. So kaki dia sama panjang. Okay, jom tengok. So sudut SUT tambah sudut TSU tambah 62 darjah, iaitu ni lah. Ini sudut ni tambah 62 darjah. Sudut dalam satu segitiga, hasil tambah sudut segitiga berapa? Hasil tambah ni A, B, C. A tambah B tambah C sama dengan berapa? A, B, C. Hasil tambah sudut 182 darjah. Kena ingat semalam baru saya sebut, kita baru je belajar. So 180 darjah. Kita gantikan SU sudut ni sebagai A. Sebab apa? Senang sikit kita nak buat kiraan. Konon-konon yang ni A. A. Okay. So ada dua A. A tambah 62 darjah sama dengan 180 darjah. Okay, so 2A, A tambah A jadi 2A 1. Kat sini sebenarnya ada 1 tapi kita tak tulis lah. So 1 tambah 1 jadi 2A tambah 62 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi 180 darjah tolak 62 dapat berapa? Betul, 118 darjah. Sebab kita nak A, ini dia bagi 2A. So 2 ni pindah atau kita hapuskan, bahagikan dengan 2. So 118 bahagi 2 dapat 59 darjah. Betul. Okey, begitu stepnya. Panjang kan? Memang kamu kena kaitkan dengan apa bab-bab yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey.
Memang kena tengoklah, dan setiap sudut yang dia bagi tu mesti kita guna, membantu kita untuk cari sudut yang dia minta. Okay, sekarang kita baru tahu yang ni. Belum lagi tahu Y. 59 darjah. So, dah boleh cari Y ke belum? Dah boleh cari Y ke belum? Boleh kan? Okay, macam mana kita guna sudut pada garis lurus. Jadi, A tambah Y sama dengan berapa sudut pada garis lurus? Kenapa sini sangat saya? Okay. A tambah Y sama dengan berapa? Kita nak guna sudut pada garis lurus. Berapa kelas? 180 darjah. Betul, ingat lagi kan? Okay, so 59 darjah, ni mana yang kita cari tadilah? A tadi. Tambah Y sama dengan 180 darjah. So nak cari Y, 180 darjah, tolak 59. So Y sama dengan, ya betul, 100. Ya ke? Orang lain dapat sama tak? Ada tak yang dapat lain daripada 121 darjah? Betul lah, ada 3 orang dapat betul saja je nak tanya. So semuanya betul, 121 darjah. 4 orang dah bagi. Ruben, Wan, Alia, Haris, yang lain pun harap kira jugalah ya. Guna kalkulator je, tekan. Seronok sekolah menengah boleh guna kalkulator kan. Anak saya cakap, anak saya sekolah rendah. Dia tanya, boleh guna kalkulator? Boleh, tapi tunggu sekolah menengah. Sekolah rendah asas skill dulu mengira. Tapi tak adalah banyak-banyak sangat kan nombor besar-besar, tak adalah. Okey, bibil pula. Ada soalan? Ada soalan? Boleh? Jelas? Tak apa. Nanti kalau rasa kurang jelas ke apa boleh tanya saya lagi ataupun boleh rujuk balik rakaman video ataupun tengoklah pelan-pelan nanti kamu akan faham. Tapi kena follow step lah. Okey. Tak ada nak tanya ke untuk soalan yang pertama ni? Ada? Tak ada. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Baca dulu. Baca lah. Nak baca kat buku ke kat skrin ke tak ada masalah. Okay dah. Dalam rajah di atas, PQVU ialah sebuah segi empat tepat. Yang kat tengah ni, PQVU segi empat tepat, sudut dia 90 darjah. Terus ingat, QRSV ialah sebuah segi empat selari. Empat selari kita nak bagi tahu apa? Kalau kita bahagi dia punya penjuru, penjuru dia, sudut dia akan terbahagi 2 juga. Okey, dan STUV ialah trapezium. Trapezium ingat, yang atas dengan bawah ni selari. Itu je lah dia punya sifat-sifat dia. Hitung nilai X, Y. Okey, nak tahu nilai X, tapi dia bagi 42 darjah ni. So, kita kena gunakan trapezium ini. Okey, macam mana? Okey, kita tahu kat sini berapa sudut dia? Sudut ni berapa? Sudut tegak ni berapa kat sini? Berapa darjah? Berapa darjah? Betul. Ruben ada pun yang ingat dia. 90 darjah lah. Mana pen saya? Ni 90 darjah. Sini pun 90 darjah. So kat sini je kita tak tahu berapa. Kenapa nak cari kat sini? Sebab kita nak tahu yang di sini. Kenapa nak tahu yang di sini? Daripada tahu yang di sini kita boleh tahu X. Dia punya jalan kerja. Kena kaitkan. Sebab tu bila kita nampak 42 darjah ni, tempat lain mana ada dia bagi sudut kan? So kita kena fikir kenapa kita kena guna trapezium ni? Itu kaitan dia. So mula-mula sekali kita nak cari sudut yang ni lah, SVU. Right? Cikkan sikit macam mana? Boleh tak? Okay. 42 darjah ini saya ambil 90 darjah tambah 90 darjah tambah 90 darjah, tambah dengan sudut yang kita nak cari ni SVU. Okay, itu adalah hasil tambah sudut pedalaman sisi 4. Berapa hasil tambah sudut pedalaman sisi 4? Dia tak kira lah segi 4 tepat ke, segi 4 sama, rhombus, lelayang,
trapezium, semuanya sama. Hasil tambah sudut berdalaman sisi 4 ni. Yes, 360 darjah. Asal ia bersisi 4, tak kisahlah bentuk apa, hasil tambah semua sudut kat dalam ni 360 darjah. So sama juga trapezium ni kan 4 sisi, 1, 2, 3, 4. So hasil tambah sudut berdalaman dia adalah 360 darjah. So 360 darjah ni tolak dengan kesemua sisi yang sisi pula. Sudut yang ada yang telah diberi. So dapatlah berapa? Oh, Ruben dah bagi jawapan je. Betul ke? Orang lain dapat sama tak? Yang lain dapat sama tak? Okey, Wan pun dapat 138, Haris dapat 138, Danish pun dapat 138, Azri Alia sama Okey, betul 138 darjah. So kat sini 138 darjah. Besar mana darjah tu? Padan sikit. Dia kecil je, tak yang besar-besar. Okey, lebih kurang je. Okey, so daripada situ kita boleh dapat sudut SVQ yang ini. Macam mana Okey, kita gunakan sudut putaran, satu putaran lengkap. So kita nak cari next, kita nak cari SVQ. SVQ yang ni saya buat tanda soal ni. Okey. Oh, yang ni saya tertinggal satu ni. Patutnya SVQ tambah SVU tambah SVU tambah SVQ, saya tertinggal lagi satu, patutnya nambah UVQ kat sini. Tak apa abaikan, yang tu bukan korang tulis pun. Ini sudut, apa tadi? Kat atas tu. UVQ. UVQ, hasil tambah dia adalah sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap berapa darjah? Cukup belakang tu dulu. Sudut putaran lengkap. SAS. Sampai sini. Berapa darjah ni? Betul. Putaran lengkap 360 darjah. Okey, jadi untuk tahu SVQ, kena tolaklah 360 darjah, tolak SVU, nak sebut pun nak tersyasyul. Saya kecilkan sebab nak rujuk ni. Dia harap nampak lah. Kita nak tahu yang ini, SVQ. So tadi kita dah cari yang ini 138 darjah. So ini kita tahu sudut pada segi 4 90 darjah. Jadi 360 darjah tolak sudut SVU 138 darjah tolak sudut QVU 90 darjah. Dapatlah sudut SVQ. Berapa sudut SVQ dapat? 132. Betul ke? Dapat. Okey. Wan dengan Alia sama. Sama juga dengan kalkulator saya dapat 132 darjah. Okey. Jadi kita tahu tadi 132 darjah. Cari nilai X. So kita tahu apabila QRSV. Segi 4 selari, kamu kena ingat balik, sudut bertentangan dia adalah sama. So ini kamu dapat 132 darjah kan? Samalah dengan X. So X sama dengan 132 darjah. Okay? Macam tu cara dia. Panjang kan? Ya, memang panjang. Yes. Kenapa? Satu-satu, memang satu-satu kena tilik. Okey. Dah ke? Saya nak gerak kalau dah. Is dah ke? Dah, yang lain dah Betul.
Dah. Okey, semua dah. Okey, bagus. So kita sambung, kita nak cari Y pula. Okey. Nak cari Y kat mana Y tadi? Oh, kat sini. Sini kita tahu berapa? Y kat sini kita nak cari Ni kita dah tahu berapa 90 darjah kan? Okey. Untuk Y, sudut saya tulis macam mana tak ingat dah. Cari nilai Y. Okey. Okey dah. Okey, untuk cari nilai Y, kita kena tambah sudut di atas ni dengan yang di bawah. Okey, iaitu sudut RQV dengan sudut PQV. Jadi sudut bawah ni kita dah tahu 90 darjah. So kita tak tahu ini berapa. Tetapi yang untungnya kita dah tahu yang ini tadi berapa nilai dia 132 Betul, 132 darjah. Kan? Nak tengok balik tu, betul. So yang kita tak tahu adalah ini dengan ini. Ini pun 132 darjah. Jadi kita boleh gunakan sudut pedalaman yang 360 tu untuk cari dua-dua sudut ni. Dua-dua sudut ni sama sebab dia sudut bertentangan bucu. So jom kita buat kat bawah ni. RQV tambah QVS tambah semua tu lah yang kat bucu ni. Okey, saya boleh balik kat sini. SRQV. Ini X yang kamu cari tadi. Ini 132 yang tadi. Betul kat atas 32 darjah. 132 darjah. So hasil tambah semua sudut dalam satu segi empat, sisi empat, 360 darjah. Ini saya tersilap tulis, bagi buat 2 kali, kamu letak je lah. Saya nak betulkan dan macam mata saya pun dah nak juling. Tadi baru buat. Jenuh tak nak buat satu latihan ni. Nak betulkan lagi. Okay, so yang ni kita dah tahu. 132, so ini yang kita nak cari kan sebab Y tadi kat sini. Y tadi kat sini. Okay, jadi kita andaikan yang kita tak tahu ni sebagai A sebab senang nanti kita nak cari. So dia ada 2 A lah kat sini sebab sama sisi. Okay, dan jadi macam ni, A tambah A iaitu A tambah A. A tambah X. X ni yang kita cari tadi. A tambah X. So jadi juga sama dengan 360 darjah. Okay. Sekarang kita tambahlah A dengan A ni boleh tambah. So jadi 2A. X dengan X tambah jadi 2X. Okay, so kita nak tahu 2X pula apa? Sorry, 360 darjah. Kenapa nak jadi 2X? Masih lagi 360 darjah. Okay, so kita nak cari A lah ni. Proses untuk mencari A ini turunkan aja sama je 360 darjah tolak 2X. So 2A sama dengan 360 darjah. 2X maksudnya tadi X 132. So nak tahu 2X 132 darab 2. Berapa kat sini nak isi? Ya, betul Ruben, 264. Ni Ruben congak ke apa? Kira manual ke ataupun dah jumpa kalkulatornya? Cepat dia kira. Dah jumpa kalkulator patutlah cepat. Okey, so 2A sama dengan 360 tolak 264. Dapat berapa? Betul 196. So nak cari A, 96 ni bahagikan dengan 2. Dapat berapa 1A? Yes, betul Aira, 48. Yang lain pun dapat 48 juga kan? Okey, betul. Okey, semua dapat. Aira dapat 48, Ruben, Alia dan juga Arif. Yang lain yang tak tulis ni saya harap dapat 48 jugalah. Okey, so kita dah dapat A ni 48. Kat sini 48 darjah. So di sini 48 darjah. Dah boleh cari Y. Kalau lupa mari kita tengok balik ke atas ni. Padam.
Dah boleh cari Y. Sini tadi kita dapat 48. So sini 90. So nak cari Y tambah je dua-dua tersebut. 48 tambah 90. So berapa jawapan dia dapat? Apa? 138. Yes, betul. 138 darjah. So ini semua kamu isi, okay? Tadi kita bincang. Kalau tiba, alamak saya tak isi lah. Tadi saya tengok cikgu bagi penerangan. Saya tengok cikgu bagi contoh tu. Tak apa. Sekejap lagi ataupun sebelum hari Ahad, isi balik. Kalau lupa, dah send good. Thank you very much. Okay, yang tak send jangan risau. Nanti boleh. Sampai hari Ahad saya terima. Okay, next. Nak buat apa pula? Okay, sampailah ke contoh yang terakhir sekali. Sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa soalan tadi? Ada apa-apa soalan tak? Nak ditanya? Tak ada. Okay, so ini yang terakhir sekali. Apa dia? Selesaikan masalah juga. Cuma yang ni special sikit. Apa yang specialnya? Dia combine segitiga dan juga sisi 4. Wah. Combine kedua-dua pengetahuan yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay, jom kita tengok contoh. Dalam rajah di atas, QRTU ialah sebuah segi 4 selari. So ingat, kalau segi 4 selari, bucu bertentangan dia sama. PQRS ialah garis lurus, cari nilai X dan juga Y. Okey, jadi kita tengok dulu sudut QRT. Okey, sudut QRT kat sini. Kalau kamu tengok kat sini selari kan, kita nak gunakan apa? Tukar colour lah. Dia punya tu colour pink pula. Kalau biru saya tukar nampak sikit. Ini sudut selari. Ini sudut selari. Okey, kita boleh ambil kat sini. Macam mana nak tahu sudut QRT tu? Okey, nampak tak F kat sini? Kenapa nak tak kena tahu sudut QRT ni? Sebab kita nak gunakan segitiga ni untuk dapatkan X. Sudut berdalaman segitiga. So, sudut QRT, kita tengok sudut sepadan dia, berapa darjah? Ini F. Sepadankan dengan yang ini. So, akan dapat 112 darjah. Okay, 112 darjah. Nak tebalkan sikit tulisan, rasa macam kurus sangat tu. Okay. Bila dapat 112 darjah kat sini, dah nampak segitiga kan? Okay, so kita boleh buat X tambah 112 darjah, nama ini, tambah dengan 36 darjah. Kita gunakan hasil tambah sudut pedalaman segitiga. Sama dengan berapa? Ni tambah ni, yes, 180 darjah. Bagus. Kena ingat yang ni. Okay. So sekarang nak cari X pun dah senang. 180 darjah, tolak 112 darjah, tolak 36 darjah. Kenapa makin menurun tulisan tu? Okay, so jawapan dia untuk X ini kita akan dapat berapa? Tolaklah semua ni. 32. Betul, 32 darjah. Okay, settle yang X. Sekarang kita nak cari Y. Okay, Y di sini. Okay, Y di sini. Okay. So, ini pun kita boleh gunakan segitiga. Okay. Okay, jadi yang pertama sekali kena cari sudut yang ni lah. Sebab apa? Daripada sini, kita dah tahu sudut yang ni yang 112 darjah. So, berapa sudut kat sini? Saya buat kat sini lah atasnya sudut TRS. Kita cari sudut TRS dulu sama dengan, macam mana nak tahu? Kita tahu sudut TRS tambah 112 darjah sama dengan 180 darjah. Sekejap saya buat step by step ni, langkah step lah pula. Okey, sudut TRS tambah dengan 112 ni. Okey, ia adalah sudut pada satu garis lurus ataupun sudut bersebelahan. Berapa? Ini tambah ni, sudut pada garis lurus. Total dia berapa? 180
darjah. Jadi sudut TRS sama dengan 180 darjah tolak 112 darjah. Berapa dapat TRS tu? Ya, 68 darjah. Sini 68 sebab dia sama kaki, nampak tak ni dia buat ni. Tu maksudnya kaki dia sama. So sini pun 68 darjah. Dah boleh cari Y. Macam mana cari Y? Y tambah 68 darjah tambah 68 darjah. Ini adalah ni tambah ni. Sudut dalam segitiga. Total dia berapa? Betul. 180 darjah. Dah boleh cari Y. Y sama dengan 180 darjah tolak 68 darjah tolak 68 darjah. So berapa Y? Yes, 44 darjah. Awal-awal lagi benda bagi tahu ya. Ni kira sendiri tak tengok aku teks kan? Kalau aku teks pun dah ada. Okay. Okey, maka tamatlah untuk bab ini, bab 9. Okey, untuk latih diri 9.3D nanti saya bagi kemudian lah, tak sempat nak buat sebab tadi duk tilik yang C punya. Tak siap-siap. Okey, saya akan bagi kemudian ataupun saya akan bagi minggu depan sebelum kelas bermula, kemudian kita akan bincang sama-sama ke, macam tu lah. Nanti saya bagi. Rakaman ni pun saya akan bagi jugalah. Okay, so sebelum kita ada setengah jam lagi, saya bagi masa untuk kamu lepas ni bolehlah nak rujuk balik buat live worksheet, buat tutorial tersebut ataupun yang dah settle tu boleh rehat awal lah. Lama sikit rehat, boleh pergi makan. Tapi lupa dah makan tadi kan, bolehlah tidur sekejap. Set alarm siap-siap. Takut nanti tak terbangun pula ya, ada kelas pukul 3.30 nanti. Kan, 3.30. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Arifah tak ada nak tanya. Wan tak ada nak tanya. Lagi? Oi, Pozi. Kan? Pun tak ada sebenarnya. Kenapa tak masuk? Macam tak masuk je kan? Azri pun tak ada. Yang lain pun tak ada kot agaknya. 3 orang baru. Yang lain okey? Okey eh? Kalau tak okey angkat tangan. Tu ada button raise hand. Semua okey lah kot. Lama nak tidur? Kenapa lama sangat? 2.30? Kan sampai 3.30 ke? 3.30 ke kelas? Kelas tak lambat Lama pula dia tidur 1 jam setengah. Oh, lepas ni kelas tamil ke? Oh, okey. Baiklah. Okay, start presenting. Okay. Tak ramai yang ini. Mana pergi korang ni ya? Okay, boleh buka kamera. Jangan biarkan saya senyum seorang-seorang. Hai Ruben. Lagi? Tak ada dah? Okay. Boleh tengok muka saya tak? Saya buka kamera. Tak nampak. Nampak tu je. Sekejap juga. Nampak awak punya profile picture sahaja. Okay, boleh. Hantarlah. Oi, Z. Kan? Cikgu sekejap cikgu, saya loading lepas tu masuk balik cikgu. Yang lain? Oh, dia nak keluar, dia nak masuk balik. Okay, tak apa, kita tunggu. Cikgu punya email. Okay, saya share lagi sekali ya. Cida 85. Perlu email lah ini. Perlu email lah ya. Ada yang tak email, ada yang kena email. Tu. Okay. Saya dah type kat situ. Okay, so sementara tu ada apa-apa lagi nak tanya? Saya stopkan recording. Saya share ya.